Assalamualaikum, salam hamba memohon maaf. Okey. So kakak tenang sentiasa berselawat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Okey. So macam owner ni datang kat CK, jangan tunjuk lagi. Kita cerita dulu atas dasar apa yang masalah kita datang jumpa CK dan macam mana cara untuk kita selesaikan masalah. So manfaat daripada video CK akan menjelaskan ataupun tips bagi korang yang menggunakan kereta. Okey, kalau korang belum beli kereta pun manfaat video CK, insya-Allah korang ada rezeki nanti dapat beli kereta. Kena wajib jaga maintenance kereta. Korang ada asas. Jangan tanya spark plug korang tak kenal lagi Okey, macam kereta Myvi ni datang kat CK, dia ada banyak masalah. Tetapi yang masalah membelenggu kita adalah masalah bunyi lah. Masalah bunyi ni bukan apa, dia agak orang kata mengganggu kita lah. Lagi satu, kita bawa kereta sebenarnya kalau ada masalah part suspension bermasalah. Suspension yang sikit maksudkan adalah part-part kaki. Kaki-kaki untuk pegang tayar. Contohnya macam ada lower arm, osober. Asal tanya pasal suspension je mesti orang cakap osober, tak osober, lower arm. Dari dua je. Banyak benda lain sebenarnya kau kena faham Selain daripada tu dia ada steering rack, rear end, tire end, dia ada stabilizer bush, dia ada osober link, dia ada stabilizer bar, dia ada osober mounting, dia ada spring, coil spring, osober, lower arm. Banyak kan? Yang korang tahu dua je. Tapi tak apa. Manfaat daripada video sikit, korang boleh faham serba sedikit. Yang penting jangan lupa untuk beli spana kena RM2. Okey, itu syarat paling penting. Okey, macam contoh kereta Myvi ni, bila ada masalah bunyi, korang wajib pergi sesebuah kedai untuk cek, kena pasti masalah kerosakan kereta. Contohnya bang, minta tolong cek kereta saya, boleh tak ada masalah bunyi? Aku tak nak layan bunyi lah, pening kepala lah. Dah lambat cari makan bunyi ni. Betul. CK akui betul. CK pun kena tengok keadaan CK, mod CK. Bila CK nak layan bunyi ni, CK kena ada cari mod yang cantik, masa yang sesuai. Tak semua CK tak layan. Macam contoh hari Sabtu, CK kurang sikit layan masalah bunyi ni. Sebab masalah bunyi ni, bila CK tanya je, mesti dah banyak part dah buat. Bila banyak part buat, CK kena hold dulu. Bukan CK tolak maksudnya. Cari yang hari yang lebih sesuai. Contohnya waktu-waktu bekerja. Orang lain semua pergi kerja, korang boleh datang repair jumpa CK. Okey, faham Okey. So macam contoh kereta ni, dia ada cakap untuk ada masalah bunyi dan juga ada masalah, tak ada masalah. Yang satu lagi tu, dia bukan kategori masalah, dia adalah major service. Contoh major service RM80,000, RM160,000, RM240,000, RM320,000 tu normal. Bila korang bawa kereta RM160,000. Sikit cakap RM160,000. Mic ada tak Idam? Ada Okey, RM160,000 timing bell. Kereta pakai timing bell kena ingat lah, RM80,000 sekali, RM160,000 sekali. Tengah bawa RM230,000 km. Okey, bawa RM240,000. Dekat dengan timing bell ni. Pergi bengkel check. Yelah bang, ni tak dekat ni, tinggal RM1,000 je lagi ni. Macam tu. Contoh cerita lah. Okey, macam media service macam biasa, kita akan tolong check untuk kereta berada ni. Macam spark plug, air filter, toto body lah, belting lah. Banyak dia buat, memang dia buat dengan sikit. Termasuklah getah pintu. Disk rotor nanti sikit akan cerita sikit pasal disk rotor ni. Okey, dia ada masalah bunyi tekan brake, bunyi sing. Sikit rasa video yang lebih mendalam tentang disk sikit dah buat. Tapi tak apa, untuk rujukan korang, supaya korang rasa macam malas nak tengok video lain, korang boleh setia kat sini. Stay home. Stay tune. Nampak? Okey, cantik. So sekarang ni macam contoh kereta Myvi ni. Okey, kita tolak yang baru dulu Kita tolak tepi dulu yang baru. Okey, jom kita tengok dekat sikit Dam. Kita tunjuk sikit, bagi diorang nampak sikit. Okey, ni adalah steering rack Komponen yang ada dekat steering rack untuk Myvi Lucky Best. Betul lah, Myvi Lucky Best. Dia menggunakan EPS, Electric Power Steering. Baru betul bunyi dia kan. Okey, Electric Power EPS. Okey. So dia menggunakan mechanical. Bahagian bawah ni mechanical sahaja. Dia ada batang sharp untuk menggerakkan kiri dan kanan Sebelah sini sikit dah buka tau. Sikit nak tunjuk sebelah kiri saja. Okey, sebelah kiri. Ni sebelah kanan. So ada pergerakan. Nampak Dam Okey, cantik bila ada pergerakan kat ni. Ni lah mechanical benda dia. Pegang kat batang sub daripada steering coupling, pergi ke motor dia, bagi lembut steering ni sampailah kat kawalan dia. Okey, so sekarang ni macam contoh kereta ni Myvi
Andai kata kereta korang dah lebih daripada 5 ke 8 tahun, benda ni mesti rosak. Oh jahat mulut kau sikit. Kau jangan doakan macam tu. Tak. Sebab sikit pun faham. Korang pun kadang-kadang emergency, habis semua lubang korang langgar. Okey? Emergency. Kita pun kalau emergency ni tak kira lah lubang besar mana pun kita langgar, bonggol besar mana pun kita langgar. Betul kan? Manalah tahu anak tiba-tiba sakit ke kan. Kita pun emergency malam-malam tak nampak lubang langgar berapa bawah. Yang penting anak sampai dulu. Betul, itu lagi penting sebenar daripada steering rack ni. Sebab tu kita pun faham jalan Malaysia kurang cantik. So bila kurang cantik akan banyak menyebabkan sistem suspension lebih bekerja keras. Dia kerja keras guys. Okey, so sekarang ni ni untuk steering yang Siki cakap, steering rack nama dia. Sebatang ni adalah steering rack. Okey. Tapi penghujung kat sini dia ada rear end dan juga tire end. Okey, kita faham dulu Okey, ni adalah steering rack. Sebatang ni termasuklah komponen-komponen ni dia akan panggil steering rack. Termasuklah OC ni ke, batang sub ni ke. Ni sebatang ni adalah steering rack. Okey. Ni cover ni orang panggil steering cover. Senang je kan. Asal cover je dia tutup benda-benda kan. Dia akan jadi cover nama dia. Okey, ni rear end. RACK. End tu penghujung lah. Okey, yang hujung ni tire end. Okey, yang tire end ni cuba korang tengok ke sini dia ada lengkungan lah. Bila ada lengkungan dia ada left mesti ada right. Dia mesti ada left atau ada right. So kat sini dia akan ditulis. Sebenarnya sepatutnya akan tulis. Dia akan tulis contohnya macam ni. Nampak dia tulis R. R. Okey. So satu side mesti ditulis L. Mesti ditulis sebab apa? Sebab lengkungan ni adalah arrow untuk masa bila korang pusing dia akan ngam-ngam tayar tu duduk sini tau. Sebab tu kalau pasang terbalik dia akan bergesel. Ada juga kadang-kadang Siki tengok orang pasang terbalik ni, sebab tu Siki cerita tu. Okey. Macam ni selalunya rear end ni dia tak boleh salah, mesti kiri kanan sama sahaja. Okey. So yang dia jadi cerita kereta ni, untuk kereta Myvi steering rack rosak lebih pada 5 ke tahun, 8 ke tahun, melainkan kereta korang langsung parking lah. 8 tahun beli kereta, parking terus 8 tahun tak rosak benda ni. Tapi kalau sentiasa berjalan, bawa pergi kerja, bawa pergi jalan, bawa pergi mesti dia akan rosak juga. Mesti dia rosak sebab apa? Kita tahu batang ni batang kecil. Sikit dah cerita dah. Benda ni kecil sangat. Okey, lepas tu macam contoh kereta ni dia ada masalah bunyi suspension tak senang lah. Okey, macam bunyi jalan tak rata, langgar bam, tu tak selesa lah. Mana tahu kadang-kadang pump tercabut tayar. Sebab tu kau kena check. Tak jumpa sikit pun tak apa. Sikit ingatkan. Tu nyawa korang. Kereta korang jaga. Korang pakai dia ke sana ke sini. Lepas tu korang nak repair, korang tak nak duit. Mana boleh. Korang kena jaga. Simpankan sikit duit untuk jaga maintenance kereta. Maintenance wajib. Tak repair sikit tak apa. Masuk pusat lah apa lagi. Okey? Kekal tenang. Ilmu yang serba kekurangan. Okey. So macam ni. Dia ada cover untuk melindungi daripada pasir masuk, habuk masuk, angin masuk, taufan masuk. Memang kuat dia masuk kat itu. Percikan tayar, korang tengok. Kalau jalan pasir, jalan tu macam berdebu kan. Macam lecah-lecah. Lecah. Orang faham cakap lecah. Lecah-lecah korang langgar kan. Dia akan kena kat sini sebab tayar kat sini je. Tayar kat sini, korang langgar dia akan merecik tau. Dia akan kecik. Okey, dia akan ada cover. Cover ni melindungi. So sekarang ni kalau korang tengok kat cover ni, Siki buka keluar. Kalau macam ni kan, kita rasa dia condemn lah. Dia condemn. Nampak dia condemn. Ni satu. Bila dia condemn, bermakna rear end ni rosak. Rear end ni memang boleh tukar. Tapi dia datang one set. Dia tak akan jual sebelah. Macam ni memang dia ada jual sebelah. Okey. Ya kot. Lebih kurang lah. Tak. Yang ni, dia memang datang one set kiri kanan. Macam ni boleh jual sebelah-sebelah. Setahu Siki lah. Benda ni ada jual. Kalau nak kiri, dia bagi kiri saja. Kalau macam ni datang one set terus, dua-dua. Sepasang terus. Rosak sebelah kiri kanan dia panggil tukar juga. Memang kilang buat macam tu. Tapi macam ni Siki rasa boleh. Itulah sekarang tak tahu lah. Okey, so sekarang ni, kalau longgar macam ni, makna rear end dalam keadaan tak elok lah. Kurang cantik lah. Dia akan ada efek. Korang jangan biarkan dia lembut macam ni. Memang dia akan ada efek. Sekejap ni Siki tunjuk Okey, so sekarang ni kalau Siki buka cover ni. Wah, ketat
Wah. 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 Okey, ni cover dia. Okey, kalau kita tengok daripada cover ni, kau cuba teliti betul-betul kat cover ni. Dah nampak daripada cover ni kalau tengok, nampak ni. Kena gigit ni tikus kan. Tikus gigit kan. Nampak? Nanti hantar DNA dia. Nampak? Ada bekas koyak tu. Nampak nampak jari sikit tu. Nampak koyak kan? Bila koyak, korang tengok dalam ni. Warna apa? Tengok warna apa tu? Macam mana? Datang mana karat tu? Okey, jom kita tengok kat sini Okey. Tengok ni nah. Okey, so kita tengok dekat balik. Okey. Ni sikit cakap tadi. Okey. Ini yang sikit cakap rank end tadi. Okey. Ni batang stand rack shaft dia. Dalam shaft ni dia ada pinium dia, pemegang. Contohnya macam liner pergerakan dia. Liner rumah untuk pegang benda ni. Okey. Lepas tu bocor. Tak kira lah air masuk, air aircon masuk ke, air pasir masuk ke apa ke, dia akan bertakung dalam ni. Dia akan duduk dalam ni. Sampai ke sini tau, dia pegang sampai sini. Dia tak nak benda-benda yang masuk kawasan sini. Sebab kawasan sini memang dia ada grease. Dia ada grease untuk pelinciran dia. Wajib dia kena ada. Semua stand rack kalau korang tengok mesti ada grease. Sebab kat sini dia ada apa? Tak nampak gigi. Belah sini nampak gigi. Belah sini nampak gigi dia. Belah sini dia ada gigi ni. Nampak ni. Macam ni ada gigi kan, nampak? Dia ada gigi, dia ada grease. Ni grease dia ni. Ni grease dia ni. Kotor nampak ni. Kotor Okey, ni. Nampak Dia bocor, dia masuk, dia bertakung lah ni. Dia bertakung ni, kat sini dia ada satu bojeng, macam bojeng. Benda ni ada pergerakan. Dia akan ikut ke sini, dia akan ikut ke sini. Okey, masa bila dia macam ni? Masa bila? Okey, contoh ni stand rack macam ni. Kita bawa kereta ni sebelah angle sebelah kiri lah, sikit tunjuk ni. Sebelah kiri Okey, so bila kereta ni ke kiri dan ke kanan, dia akan ada pergerakan. Contohnya dia akan sub ni akan keluar. Contoh ke kanan dia akan sub ni keluar. Batang sub ni dia akan straight keluar macam tu. Dia akan straight keluar macam tu. Bila ni bidah ke kanan, kita nak pusing ke mana? Tadi ke kanan kan, ke kiri. Ke kiri benda ni akan masuk. Batang sub ni akan masuk ke dalam. Dia masuk. Bila masuk, benda ni akan bergerak, dia akan bergerak ke sini sikit. Dia akan bergerak. Benda ni memang sentiasa bermain. Dia main macam ni, dia main macam ni, dia main macam ni, dia macam ni, dia macam ni, dia macam ni, macam ni. Okey, lepas tu ke bawah ke atas mesti ada sebab memang ada henjutan, gerakan, suspension. Dia akan bergerak macam ni. Bila korang langgar bam ke apa ke, jalan tak rata, dia akan bergerak macam ni. Gede-gede ke kanan, kiri. Dia hidup dia macam ni. Macam ni. Nampak? Nampak Aduh, korang kena selami sikit sebenarnya apa yang sikit sembang ni. Korang bawa kereta, duduk dalam kereta apa yang korang tahu? Korang tahu tengok meter minyak je, tak tahu habis korang menggelabah. Nampak? Dia akan duduk macam ni. Macam ni, ke kanan, ke kiri, dia akan bergerak betul berhenjuk. Macam ni langgar bam, boom, bam, dia ketuk. Bam, bam. Macam tu kan. Okey, so kita dah faham dah. Okey, apabila benda ni longgar, contoh longgar macam ni. Cuba tunjuk dah. Cuba tunjuk ni. Nampak? Longgar kan? Dia ada pergerakan. Sepatutnya dia fit. Apabila dia longgar, berpunca daripada grease yang ada dalam ni, dia terkeluar apabila kena air ni. Air yang bertakung dalam ni, yang kat karat ni, pasir-pasir dia akan duduk kat dalam ni. Okey, grease tu keluar sekali. Dia terbakar. Tak, dia macam jadi cair, hilang macam tu. So, bila tak ada grease, tak ada pelinciran, dia akan jadi kesat. Dia akan jadi kesat, dia akan ada gap. Bila dia akan ada gap, itu yang masalah paling besar. Yang menyebabkan stand rack korang rosak. Yang ni punca betul-betul yang merosakkan stand rack ni. Korang bawa macam lembu tu satu dah. Sikit tahu dah. Okey, lepas tu kalau korang tengok ini batang shaft yang sikit cakap. Weh, bayar radiator tu. Sekejap. Lepas tu tengok kat sini ada pergerakan dia. Nampak ni? Nampak? 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 Ambil duit laci. Nampak? Longgar dia. Mana datang dia ni? Bunyi mengetuk. Inilah bunyi yang paling tak selesa ni. Ni bunyi dia. Dia macam mana boleh mengetuk macam ni? Okey. Disebabkan rank end ni longgar tau. Dia longgar. Bila dia longgar, dia akan mengetuk. Satu benda yang akan mengetuk. Contoh dia macam ni, dia
Dia langgar bam, dia ketuk. Ketang. Ketang. Sebab dia ada free. Bila dia ada free, dia akan mengetuk. Contoh free macam ni. Nampak? Bila dia ada free, dia akan mengetuk. Sebab tu, bila benda ni, korang rasa pergi bengkel, korang angkat benda ni, tengok dah condemn. Tengok, dah start longgar lah. Tak boleh lah tukar sebelum stand rack aku rosak. Betul. Memang betul. Bila dia ada hentakan, dia akan mengetuk. Bila mengetuk, benda ni akan ikut mengetuk sekali. Mengetuk. Memang kau-kau. Kalau kita tengok daripada shaft ni, hancur barang dalam. Hancur. Hancur. Boleh bergerak macam ni. Bayanglah sampai tahap macam mana. Sebab tu kalau andai kata benda yang kecil-kecil macam ni korang tak boleh jaga, bila rosak benda-benda yang besar macam ni, memang akan menghabiskan duit korang. Siki minta maaf. Bila Siki buat video, kadang-kadang ada setengah yang tengok, dia jadi takut. Okey, ada setengah orang yang tengok video Siki, aku malas lah tengok video Siki, aku jadi takut lah. Betul tak? Korang jangan takut. Korang kena faham, setiap apa yang Siki ingatkan, selalunya Siki menyelamatkan duit korang daripada duit korang habis. Siki nak cegah daripada korang. Pen, kejap main. Okey, Siki nak cegah daripada duit korang cepat sangat habis. Bila korang tukar je rack end dulu, korang dah jimat kos untuk buat stand rack. Untuk beli stand rack ni bukannya murah. EPS punya stand rack nampak aje macam kancil, tapi harga dia melambung-lambung naik tinggi. Kalau nak pakai yang cak ayam Recon punya, diorang pun tak nak buat stand rack model ni. Siki pun tak tahu sebab apa. Sebab dia buat mati macam ni terus. Memang cukup kejam. Tapi itu mungkin untuk bisnes korang yang buat benda ni. Siki pun tak ada buat apa. Siki nak repair balik memang tak boleh. Untuk benda-benda macam ni memang Siki minta maaf. Okey, kita pun boleh ambil yang boleh tahan, yang jenis warranty setahun. Barulah kita rasa benda tu betul-betul baru, bukan Recon. Contohnya macam ni lah. Komponen ni betul-betul baru. Walaupun kita tak mampu nak pakai original, tapi ada part yang kita boleh selamatkan sikit duit kita. Bukan tak mampu, tapi yang dengan harga yang tinggi sangat. So kita pun rakyat Malaysia, kita sebagai rakyat Malaysia, kan, kadang-kadang ada duit untuk tempat lain sikit kegunaan dia. So dapatlah stand rack yang macam ni. So memang 100% baru. Sikit tak nak marketing yang produk ni sebab dia tak ada bayar apa-apa. Okey, so macam sikit-sikit tak ambil Recon. Sikit bengkel sikit tak pakai langsung satu-satu barang Recon, tak ada. Daripada starter ke, alternator ke, stand rack ke, Recon sikit tak pakai. Sikit pakai baru terus. Walaupun dia bukan original, tapi kualiti baru, komponen barang-barang dia baru, kita lebih yakin daripada Recon lah. Bukan Sikit tak nak support Recon. Sikit tak condemn Recon. Boleh, yang murah atas kemampuan kita. Tapi dah kita pakai 8 tahun, kita pakai masuk barang Recon kat kereta, kita malu kita. Kita malu. Kita dah pakai 8 tahun kot benda tu. Kenalah pakai ni sikit. Betul? Merata lah dia bawa, takkan korang rasa rugi tukar benda tu. Contoh cerita lah. Okey, so sekarang ni, kalau andai kata korang pakai menggunakan kereta-kereta yang EPS, korang boleh jalan dalam keadaan janganlah macam lembu sangat. Okey, bawa je macam biasa, semua berjalan tak rata, bawa perlahan sikit. Langgar bang bawa perlahan-perlahan sikit. Kalau ada masalah part macam lower arm longgar ke, rear end ke, tire end longgar ke, macam contoh benda ni longgar, pergi check kedai, kalau confirm benda tu longgar, komen tu siap tunjuk lagi tayar korang dah bergerak macam ni. Korang jangan tak percaya kat dia. Betul lah tu. Panggil dia tengok betul-betul duduk baring bawah kereta. Kalau ada JRM lagi bagus, tengok macam tu. Abang, saya pusing gerak kan. Abang nampak tak benda ni longgar? Ya, betul lah. Tak apa, tukar. Daripada kena stand rack, mana korang nak tukar stand rack sampai 1000 lebih daripada rack end dia 100 lebih? Mana korang nak? Dengan upah lagi buka pasang dah jadi kerja. Oh, Sikit ni kalau sembang macam ni tak maju Malaysia nanti. Tak. Sebab orang macam tu bagus. Dia tak nak repair benda kecil. Dia kena repair barang besar. Baru negara maju. Okey. Selain daripada tu, berapa minit dah agak-agak? 17? 20? Okey, ni adalah disc rotor untuk kereta warna ni. Jom kita tunjuk dekat sikit. Kita sambung sikit untuk kereta ni. Okey, Sikit nak ingatkan korang. Okey, korang nampak disc ni cala? Nampak? Kalau andai kata video sikit perlahan, boleh lajukan. Okey? Nampak ini brake pad dia. Oh, brake pad nipis lah. Kau nipis. Kat sini tebal sikit. Okey. Macam mana datang punca satu tebal satu nipis? Macam mana cerita? Mungkin ada setengah kita dah tahu sama lah. Okey, nampak?
Satu tebal, satu nipis. Bermakna yang tebal ni ada warning. Yang nipis ni tak ada warning. Bermakna yang belah sini habis, dia akan kena dis. Dia akan kena dis. Apabila dia kena dis, dis rosak. Apabila dis rosak, macam mana? Dis rosak macam mana? Dia akan keluarkan bunyi lah. Tekan brake, sek, sek. Tekan brake, sek, sek, sek. Kadang-kadang lepas brake pun dia bunyi je. Sek, sek, sek. Tekan brake, sek. Kadang-kadang dia bunyi sek, sek. Tekan brake, hilang. Oh, pelik yang macam-macam. Macam bunyi, okey. Okey, kalau anda kata korang pergi bengkel, korang nak selesaikan masalah, jap. Sekarang, kalau korang nak selesaikan masalah bunyi brake ni, korang kena teliti betul-betul. Okey, suruh pomen tu check. Panggil pomen tu jadi cerewet sikit. Sebab apa? Sebab banyak sangat yang datang bengkel Siki mengadu masalah ni. Siki bukan membertikaikan bengkel, tak. Cuma Siki nak bagi korang faham. Okey, kalau kita tekan brake, dia akan mengeluarkan bunyi sek, sek. Okey, bunyi apa tu? Belakang sikit dah. Aku nak tanya dia orang balik. Kalau dia orang hebat sangat lah. Kalau tekan brake, sek. Bunyi apa tu? Mesti orang cakap, aish, kita tekan brake, mestilah bunyi brake pad. Wah, senang jawapan dia kan. Kalau betul-betul brake pad tu habis, contohnya macam berisi warning dah kena, memang dia betul berbunyi. Kadang-kadang lepas brake pun dia berbunyi juga. Okey, sekarang ni, bila kita tukar brake pad, korang jalan seminggu dua, dia datang pula bunyi tu. Nampak tak? Kat situ yang tak sampai sebenarnya. Sebenarnya, bunyi tu bukannya daripada brake pad. Contoh cerita brake pad tu tak habis lah, lebih kurang macam ni. Lebih kurang permukaan macam ni, tapi dah start berbunyi dah. Oh, mungkinlah brake pad tu dah lipis sangat, dia panas dia bunyi lah. Tapi bila korang tukar brake pad yang baru, korang jalan seminggu dua dia bunyi balik. Ada tak pernah korang kena macam tu? Kalau kena gitu, korang komen kat bawah. Macam pernah dengar bunyi dia kan. Okey, sebenarnya punca datang bunyinya brake pad tu berpunca daripada disrotor. Korang kena pertikaikan permukaan dia dulu. Okey. Kalau korang perasan, sebelum korang nak tukar brake pad kat bengkel mana-mana pun, tak jumpa Siki pun tak ada masalah. Siki tak goyang langsung. Bila video Siki manfaatkan kepada korang. Okey, faham eh? Okey, tunjuk dekat balik dalam. Okey, ini adalah disrotor. Ni, permukaan rumah untuk brake pad ni. Bukan brake pad ni yang bergerak macam ni. Brake pad ni kekal kat sini, dia ada kaliper dia, disk ni akan berpusing. Okey. Kalau permukaan disk korang dah makan macam ni, korang tukarlah 100 kali, 200 kali, 300 kali, brake pad yang baru tak akan selesaikan masalah. Sebab apa? Sebab disk ni calar. Kenapa selepas kita tukar brake pad baru dia hilang sekejap? Sebab apa? Sebab gigi ni dia tak sama rata dengan ni lagi. Macam contoh macam ni, dia ada jalur-jalur kan. Jalur-jalur. Jalur-jalur ni yang menyebabkan disk tu berbunyi. Asal bunyi tu datang daripada disk, bukannya asal datang daripada brake pad. Kita selalu salahkan brake pad saja. Brake pad ni kadang-kadang tebal pun dia kena tukar juga. Padan, kesian dia. Betul? Korang kena pastikan disk korang dalam keadaan cantik. Cuba tanya komen, boleh skim lagi tak? Kalau dia kata, oh kereta model abang ni disk double layer, tebal, so boleh potong lagi, kita potong je lah. Tak ada masalah pun. Kalau jenis Myvi ni nipis, Viva nipis, Lisa, kancil semua nipis. Macam mana solution dia? Kena tukarlah disk. Habis nak macam mana? Dah sampai masa dia, dah kita pakai 20 tahun dah. Takkan tak bervalue lagi. So kita tukarlah untuk disk. Okey. So selain daripada tu, untuk masalah Myvi ni adalah meja servis, tapi malas sikit sembang benda yang sama saja. Next time kita jumpa lagi. Katakan tenang sentiasa berselawat. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.